Salam sejahtera dan salam serakku sayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, salah satu fokus utama dalam pembangunan awal kanak-kanak ialah kualiti pendidik dan pengasuh khasnya untuk sedidik. Jelas Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWKK Datuk Seri Fatimah Abdullah. Menurut beliau, guru tadika memainkan peranan yang amat signifikan dalam menyumbang kepada kesejahteraan anak-anak kerana pendidikan, pembentukan watak dan sebagainya bermula di peringkat awal kanak-kanak di tadika atau taska. Ujarnya semasa berucap dalam majlis makan malam sedidik sempena sambutan Hari Guru, Ramah Tamah Hari Raya Aidilfitri dan sambutan Hari Gawai Dayak di Hotel Pullman Kuching pada Sabtu. Sementara itu, beliau turut menyeru agar semua pendidik melengkapkan diri masing-masing dengan ilmu dan pengetahuan yang bersesuaian terutamanya kemahiran ICT melalui kursus-kursus untuk mendepani pelbagai cabaran dalam mendidik, membimbing dan mengasuh anak-anak. Katanya lagi, Kerajaan Sarawak juga telah meluluskan peruntukan sebanyak RM20 juta di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK12 bagi melaksanakan 28 projek baru dan menaik taraf pusat-pusat sedidik untuk melaksanakan inklusiviti bermula dari peringkat awal kanak-kanak. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak akan mewujudkan sebuah kilang hidrogen pertama di negeri ini membabitkan kerjasama syarikat Samsung dari Korea dan Sumitomo dari Jepun. Menurut Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Habang Hipni, kerja pembinaan kilang hidrogen akan dilaksanakan bermula pada tahun ini dan ia dijangka siap dalam 2 hingga 3 tahun ini. Jelas beliau, apabila siap, ia akan digunakan untuk menghasilkan tenaga hidrogen selain kegunaan negeri dan ia juga akan dieksport ke Eropah seperti Jerman dan Perancis. Beliau berkata demikian ketika berucap di majlis sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia anjuran bersama ZA Environmental Sdn Bhd, ZHA dan SAR Alam Indah Sdn Bhd SAI di Maidin Tunku Vista Putrajaya pada Sabtu. Jelas Dr. Hazlan lagi, kilang tersebut nanti selain menghasilkan tenaga hidrogen untuk dieksport, ia juga akan menjadi sumber ekonomi negeri baharu melalui hasil kutipan cukai jualan SST Sarawak ke atas produk petroleum. Oleh itu katanya, Sarawak berada di landasan yang betul dengan penubuhan kilang hidrogen itu nanti. Tambahnya lagi, Sarawak negeri yang bertuah kerana dianugerahkan dengan pelbagai sumber asli, justru ia perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan negeri ini. Pada majlis tersebut, Dr. Hazlan turut melancarkan Sarawak Environmental Awareness di laman Facebook yang dikenalikan syarikat ZA dan SAI. Program tersebut diwujudkan sebagai platform untuk berkongsi maklumat mengenai inisiatif dan aktiviti alam sekitar yang berterusan di Sarawak. Berita diteruskan dengan Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Henry Harry Jineb telah melawat tapak projek bina semula Gereja Katolik St. Francis Xavier di Kampung Serikin di Bau pada Ahad. Lawatan itu bertujuan meninjau perkembangan pelaksanaan projek tersebut yang telah dimulakan pada 6 April lepas. Kehadiran beliau bersama rombongan telah disambut pengurusi Gereja Katolik St. Francis Xavier, Jim Bim Masong serta ahli-ahli jawatankuasa yang lain selepas selesainya upacara sembahyang hari Minggu. Selepas membuat tinjauan, Datuk Henry yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru berpuas hati dengan kemajuan projek tersebut yang sedang dilaksanakan pihak kontraktor terlibat yang dilantik untuk fasa 1. Untuk rekod, kos bina semula gereja itu iaitu sebanyak RM200,000 telah ditanggung Kerajaan Sarawak menerusi peruntukan dari Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR bagi tahun 2020. Berita di Bintango, Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP meletakkan visi dalam menggalakkan masyarakat Sarawak mendalami segala ilmu berkaitan budaya, sosial dan ekonomi tempatan. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Adun Maradong, Datuk Ding Kwong Hing, SUPP juga berhasrat mempromosi dan memastikan keseimbangan ekonomi dan budaya Sarawak pada tahap yang lebih tinggi selain menaikkan taraf hidup seluruh masyarakat Sarawak yang lebih baik. Selain itu katanya, parti itu juga mahu mengurangkan jurang kemiskinan di kawasan luar bandar dan bandar, memperkasakan ekonomi masyarakat Bumiputera dan Cina Sarawak serta mengutamakan kesejahteraan golongan belia dan wanita di negeri ini. Sehubungan itu, Datuk Ding berharap semua ahli SUPP cawangan Bintango saling bekerjasama antara satu sama lain dan sama-sama bergerak sebagai satu pasukan di samping sentiasa menyalurkan maklumat dan arahan daripada SUPP Sarawak. Beliau berucap demikian semasa merasmikan sambutan ulang tahun ke-63 tahun SUPP Sarawak di Pejabat SUPP Cawangan Bintango pada Sabtu.
Dalam pada itu, Datuk Ding juga gembira kerana SUPP Cawangan Bintangor akan mempunyai pejabat baru tidak lama lagi. Ujarnya ia melambangkan pucuk pimpinan parti yang lebih baik pada masa akan datang, terutamanya kepada generasi masa hadapan. Berita sukan, program pembangunan sukan muatai di Sarawak menuntut komitmen dan kesungguhan semua pihak. Demikian menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman. Katanya untuk melahirkan atlet muatai yang mampu menyinar hingga ke pentas antarabangsa, ia memerlukan ekosistem yang lengkap membabitkan penglibatan Kerajaan Sarawak, Persatuan Sukan, atlet dan penganjuran pertandingan secara konsisten. Sudah tentu kita perlu ada fighter. Jadi untuk melahirkan fighter-fighter ini, sudah tentu kita mengharapkan persatuan-persatuan ataupun kelab-kelab muatai untuk melatih fighter-fighter ini. Untuk melatih fighter sudah pasti kita memerlukan jurulatih yang bertauliah ataupun yang berkebolehan untuk memastikan mereka dapat melahirkan fighter-fighter. Kita memerlukan pertandingan untuk mengasah bakat kita, untuk mengasah skill-skill kita, untuk memastikan kita sentiasa dapat berkembang dari masa ke semasa. Jadi jurulatih, fighter dan sudah tentu ekosistem kita yang ketiga untuk memastikan sentiasa ada pertandingan yang dapat dimasuk oleh fighter-fighter kita tu. Dan yang terakhir sekali, sudah tentu kita memerlukan bantuan daripada kerajaan kita, di mana MSN ataupun SSC sentiasa menyokong dan mendukung fighter-fighter kita, jurulatih kita dan tournament kita. Beliau berucap demikian semasa merasmikan cabaran NSIC Tupong 2022 di Dewan Serbaguna Akademi Latihan Kastam Diraja Malaysia, AKMA, Cawangan, Sarawak pada Sabtu. Mengulas selanjut mengenai cabaran tersebut, beliau yang juga Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak mahu ia dijadikan acara tahunan bagi merancakkan lagi sukan muatai di sini, lebih-lebih di kawasan Petrajaya. Tegasnya usaha itu juga sebahagian daripada misi untuk melahirkan atlet muatai dari Sarawak yang mampu menjuarai kejohanan antarabangsa seperti kejohanan muatai dunia IFMA. Saya mempunyai satu keinginan. Sudah tentu semua kita hendak melihat sukan muatai ini berkembang dengan lebih meluas lagi di seluruh Sarawak. Dan saya mempunyai satu keinginan dan saya ingin memberi cabaran ini kepada Tuan Haji Jumaat dan kepada Saudara Azmani. Dalam masa 5 tahun, sibuknya cepat gila 5 tahun, saya ingin melihat seorang anak muay Sarawak menang kejuaraan dunia IFMA. Saya mahu standard IFMA dan insya-Allah saya akan bantu ke arah usaha ini. Terdahulu, Presiden Persatuan Muatai Negeri Sarawak PMNS Jumaat Ibrahim dalam ucapan aluannya mengucapkan terima kasih atas sokongan dan dorongan berterusan Fazruddin dan Ahli Parlimen Petrajaya Datuk Seri Fadilah Yusof terhadap aktiviti anjuran persatuan tersebut. Saya berharap sokongan padu oleh YB kita Fazruddin dan juga YB kita Datuk Seri Fadilah Yusof tidak berhenti setakat malam itu saja. Kebetulan menyokong kita sejak tahun 2013. So harap-harap sokongan dan komentar akan menerus lagi. Apalagi waktu itu, waktu pandemik itu, waktu pun sakit. Kira-kira 70 petinju termasuk dari Sabah mengambil bahagian dalam cabaran yang diadakan pada 4 dan 5 Jun 2022 itu. Sementara itu, Muhammad Nur Aiman Kamarudin daripada Muatai Kenyalang Kuching telah memenangi Piala YB FAS bagi kategori junior selepas menundukkan Muhammad Syamil Safi daripada kelab Muatai Sting pada Sabtu. Kategori senior pula dimenangi Muhammad Hairul dari kelab Muatai Sting dengan menewaskan Muhammad Hasbullah dari Phoenix Meranik untuk turut menjulang Piala kategori senior YB FAS. Pertembungan bagi merebut Piala Datuk Seri Fadilah Yusof pula dimenangi Hansen Kayan dari Muatai Kenyalang Kuching selepas menewaskan Abdul Hakim Anik Baharum daripada Phoenix Meranik Semarahan dalam kategori 49.2 kg.
Manakala Pang Ching Siong dari Kelab Muay Thai Rentap merangkul Piala Belia N6 Tupong dengan menewaskan Teo Zing Hao dari Med Fight Club. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.